Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita. Kita masih dalam tajuk yang sama iaitu kekongrunan, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Hari ini kita akan sambung dengan subtopik 5.4 iaitu terselasi. So untuk hari ini kita ada dua standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai, di mana kamu boleh menjelaskan apa maksud terselasi. Yang kedua, kamu boleh mereka bentuk terselasi dengan melibatkan transformasi isometrik. So, kita tengok dulu gambar rajah ni. Okey, di sini saya bagi 4 gambar rajah. So, apa yang kita boleh perhatikan dalam gambar rajah berikut? So, kalau kita tengok setiap gambar rajah itu dia mempunyai bentuk-bentuk tertentu. Okey, kalau saya ambil contoh gambar rajah yang pertama, gambar rajah itu bentuknya ialah heksagon. Beberapa heksagon yang disusun rapat-rapat, okey, sehingga membentuk satu corak. Okey, dan diwarnakan. Gambar rajah segitiga pun sama juga. Okey, dia gunakan warna yang berbeza, kedudukan dia berbeza. Okey. So dia disusun juga rapat-rapat supaya membentuk satu corak yang cantik. Begitu juga gambar ketiga, gambar anak panah tu. Okey, dan juga gambar heksagon yang berikutnya tu. Okey. So apa yang kita boleh perhatikan, apa kesamaan gambar rajah ini. So keempat-empat gambar rajah ini merupakan contoh terselasi. So apa itu terselasi? Okay, kalau kita tengok dalam buku teks dia ada satu gambar rajah sarang lebah di situ. So itu ialah terselasi. So apa itu terselasi? Terselasi ialah pola bagi bentuk berulang yang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong atau pertindihan. Okay, dalam bahasa mudahnya, yang dimaksudkan dengan pola bagi bentuk berulang memenuhi satu satah tanpa ruang kosong ialah 3 perkara utama yang kamu perlu ingat tentang terselasi ialah bentuk dia mesti berulang. Okay, macam tadi kita tengok contoh heksagon tu, setiap heksagon tu sama, dia berulang-ulang. Begitu juga dengan segitiga anak panah. So bentuk dia mesti berulang, bentuk yang sama. Yang kedua, dia mestilah memenuhi ruang satah. Okay, katalah kalau dalam kamu nak lukis dalam satu kertas A4, so maksudnya dia mesti memenuhi keseluruhan kertas A4 itu. Itu maksudnya penuh ruang satah tu. Dan yang ketiga, dia mestilah tak ada ruang kosong. Kalau kita tengok tadi susunan heksagon, segitiga, dia tak ada langsung lubang-lubang di situ. Itu maksudnya tak ada ruang kosong dan juga dia tidak bertindih antara satu sama lain. Okay, maksudnya dia disusun dengan begitu cantik. So itu ialah terselasi. Okey, contoh terselasi. Ini saya ambil gambar rajah dalam buku teks. Gambar rajah tu disusun. Bentuk dia sebenarnya dia merupakan satu terselasi yang terdiri daripada gabungan-gabungan segitiga sama sisi. Okay, so dia bentukkan sehinggalah memenuhi ruang satah tu. Dan biasanya terselasi ni kita akan warnakan dengan warna-warna yang menarik supaya dia nampak lebih cantik. Okay, begitu juga dengan gambar rajah kedua. Gambar rajah ini merupakan satu terselasi di mana ia ialah terselasi yang terdiri daripada gabungan-gabungan rhombus. Okay. So terselasi ni dia bukan mesti satu bentuk sahaja. Okay. Dia boleh kita gabungkan bentuk-bentuk lain. Tapi dengan syarat bentuk-bentuk itu mestilah berulang. Okay, contoh gambar yang ketiga ni, dia ialah gabungan segi empat sama dan juga oktagon sekata. Okay, maksudnya dia gabung so kita nampak satu corak. Dan gambar rajah yang keempat, dikatakan di sini dia bukan terselasi. Kenapa gambar rajah keempat bukan terselasi? So kalau kamu perhatikan betul-betul gambar tersebut, dia hanya ada satu segi empat di tengah. Dan segi empat itu tidak berulang. So bila ada
bentuk yang tidak berulang dalam satu corak tu, so kita katakan dia bukan terselasi. Okey, terselasi ni dia ada kita banyak guna terselasi ni dalam kehidupan harian. Okey, so contohnya kalau kamu tengok terselasi dia, corak terselasi tu kita dapat tengok pada batu-bata yang disusun. Okey, corak susunan itu berulang-ulang. So itu satu contoh terselasi yang kita boleh tengok dalam benda-benda di sekeliling kita. Okey, contoh yang kedua, jagung. Okey, isi jagung tu. Okey, contoh yang ketiga, corak pada permukaan bola dan buah nanas. Okey, buah nanas juga menunjukkan susunan terselasi di situ. So, saya ada satu tugas untuk kamu. Tugas kamu ialah cari kegunaan lain, contoh lain dalam benda di sekeliling kamu, dan saya nak kamu kongsikan bersama rakan-rakan yang lain. Saya akan bagi satu link Padlet di mana di situ saya nak kamu cari gambar, okey, dan muat naik dalam Padlet tersebut. Okey, contoh jubin ke, kain batik ke, lantai rumah, dinding rumah, cari je gambar apa-apa yang menunjukkan ada terselasi di situ. Okey, ini tugasan pertama kamu. Okey, yang kedua, kita tengok ada dalam buku teks muka surat 161, dia ada bagi satu QR code di situ. Dia kata untuk menguji kefahaman kamu tentang terselasi. So, kamu boleh scan QR code tersebut dan juga kamu boleh terus akan dibawa ke laman inilah GeoGebra ni. So, kalau kamu perhatikan, saya mengubah kedudukan C tu. Bila kita ubah kedudukan C, secara automatik bentuk terselasi itu berubah. Okay? So, kamu boleh cuba buka web tersebut dan kamu cuba gerakkan mana-mana titik. Okay? Dan ini tugasan kedua kamu, iaitu kamu perlulah bila kamu dah ubah titik, kamu rasa itu corak yang cantik. Okey, ini saya ubah titik D. So, bila kamu dapat satu bentuk yang cantik, so saya nak kamu screenshotkan gambar tersebut dan juga saya nak kamu hantar ke link Padlet yang akan saya berikan nanti. Okey, so ada dua tugasan dah untuk kamu. Satu ialah mencari apa kegunaan terselasi dalam kehidupan harian kita. Yang kedua, saya nak kamu cuba mainkan titik-titik itu sehinggalah kamu dapat satu corak terselasi yang cantik lah. Kalau boleh, make sure kamu punya corak tu berlainan lah dengan kawan kamu. Okay, so cuba perhatikan gambar rajah ni. Kita dah masuk kepada yang kedua, iaitu mereka bentuk terselasi. Kalau kita perhatikan gambar rajah A, B, C dan D, dia merupakan gambar rajah bentuk yang sama, iaitu segi empat sama. Tapi bagaimanakah bentuk A bergerak ke bentuk B, B ke C, C ke D? Okay? Bagaimana dia dilukis, bagaimana dia digerakkan? Dan kalau kita tengok segitiga E dan segitiga F, okay, bagaimana daripada E dia bergerak ke F? So, yang ini juga ada dalam linknya, ada dalam buku teks di muka surat 163. Kamu boleh cuba. So, bila kita cuba, kita dapat gambar yang sebegini. So, apa yang kamu perlu buat, kamu gerakkan animasi. Kamu perhatikan, bila saya gerakkan animasi tu so dia bergerak. Nampak gambar rajah segi empat tu, dia bergerak, diputarkan. Maksudnya dari A tadi dia diputarkan 150 darjah. Okey. Dan segitiga tu pula dia akan melalui translasi. Okey. Kemudian diputarkan. So, kamu boleh cuba aktiviti ini untuk melihat bagaimana sesuatu bentuk itu dilukis ataupun digerakkan untuk membentuk satu corak terselasi. Okay, so yang ni aktiviti ni kamu boleh cuba. Kamu boleh tekan pada animasi ataupun kamu boleh mengubah kelajuan.
untuk melihat bagaimana corak itu dibentuk, proses untuk membentuk corak. Okay, contohnya untuk segi 4 kita gunakan putaran. So putaran darjah dia 150 darjah, arah dia lawan jam, pusat dia berubah lah sebab kita nak gerakkan dia, so pusat tu berubah-ubah. Okey. Dan ada juga yang segi 3 ni, kalau kamu perhatikan, dia gunakan pantulan, dia gunakan translasi dan dia juga gunakan putaran. So untuk membentuk reka bentuk translasi terselasi ni, kita boleh gabungkan beberapa gabungan transformasi. Tak semestinya gambar bentuk A nak pergi bentuk B, nak pergi bentuk C, bentuk D, kamu hanya guna anjak je translasi. Tak semestinya nak pantul sahaja, tak. So kita boleh combine. Contohnya dalam aktiviti ni, sesuatu gambar ajar tu untuk membentuk satu corak, dia boleh gabungkan beberapa transformasi. Okay. So ini yang tadi tu. So maksudnya untuk mereka bentuk terselasi dengan menggunakan transformasi, translasi, pantulan dan juga putaran. Okay. So kamu boleh tengok video tu nanti. So untuk aktiviti yang ketiga, so ini saya nak bagi kamu buat projek lah, untuk project based learning. Kalau boleh kamu buka buku teks muka surat 165. Okay, kamu baca arahan di situ. So aktiviti ini dikatakan diminta kamu menyediakan cardboard, kertas warna, gunting dan gam. So kalau tak ada cardboard tu, kamu carilah kotak ke apa. Okay, dia hanya untuk mendapatkan template untuk memudahkan kamu melukis. Okay. So dalam langkah yang pertama, dikatakan projek ini dilakukan secara berkumpulan, tapi disebabkan kamu berada di rumah, so saya nak projek ini dijalankan secara individu. So kamu follow sahaja step daripada step pertama, step kedua, sampailah step yang ketiga. So untuk step ketiga, corak dia tak semestinya kamu ikut yang ini. Okay, kamu ambil satu cardboard, satu kertas ataupun cardboard lah untuk kamu lukis. Segi 4 sama. Okay, contohnya kamu nak lukis, nak buat terselasi kamu atas A4 paper ataupun kertas lukisan. So make sure segi 4 yang kamu guna tu bersesuaian. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, banyak kerja kamu kena buat. Contohnya saya ambil 5 cm darab 5 cm. So atas kertas segi 4 sama tu, kamu lukislah corak. So contoh corak yang diberi dalam langkah 3 ni. So kamu boleh buat corak lain-lain juga. Okay, tapi jangan yang terlalu susah untuk kamu guntingkan. So follow sampailah langkah kelima. Okay, langkah seterusnya kamu susun sampai dia menjadi corak yang cantik lah. Okay. So gunakan pilih warna yang sesuai. Kamu dah belajar seni macam mana nak ambil warna yang kontra, color block, so supaya hasil kamu nanti menarik. So bentuk yang kamu hasil ni dinamakan terselasi jenis Asia. Dan kamu boleh buat beberapa contoh. Nombor 7 dan nombor 8, kamu perlu pamerkan hasil kerja dalam kelas, bentangkan. So nombor 7 dan nombor 8 ni saya nak kamu merekodkan hasil kerja kamu. Okay. So apa yang kamu kena buat, kamu perlu rekodkan gambar dan juga video cara kerja. Bermula daripada preparation peralatan sehinggalah kamu membentangkan hasil kamu perlu divideokan. Okay, video tersebut saya nak kamu uploadkan, muat naikkan di social media yang kamu ada. Kamu boleh pilih TikTok, kamu boleh pilih YouTube channel kamu, kamu boleh pilih Facebook, Instagram atau apa sahaja. Dan selepas kamu muat naik, saya hanya nak link video tersebut. Okay, saya akan bagi link untuk kamu masukkan semua link rakan sekelas lah.
Okey, supaya saya nak kumpulkan setempat. Maksudnya saya nak link sahaja, dan saya rasa masa untuk kamu siapkan tu cukup untuk 1 minggu. Okey. So nanti dalam Hyperdoc saya tu, saya akan masukkan contoh-contoh video yang untuk kamu jadikan rujukan macam mana nak hasilkan satu testelasi jenis Asia ni. Atau kamu boleh Google sendiri, kamu boleh tengok dalam YouTube sendiri. Tapi untuk rujukan, saya akan bagi beberapa video untuk kamu buat, jadikan panduan. Okay, so gunalah kreativiti kamu untuk menghasilkan satu reka bentuk testelasi yang menarik. So ini saya akan jadikan sebagai kamu punya PBL dan juga PBD. Okay, saya harap semua dapat memberikan kerjasama. Okay, so sekian untuk hari ini. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Terima kasih.